Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Khamis 21 Januari 2021. Okey, ini adalah kelas yang pertama untuk tahun 2021. Apa khabar 5 division? Kamu semua sudah pun belajar dengan cikgu pada tahun lepas dan cikgu akan mengajar kamu juga pada tahun ini. Jadi untuk kelas yang pertama ini, kita akan belajar menyatakan nombor hingga 1 juta. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan, menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka, serta menulis nombor dalam angka dan perkataan. Jadi kalau masa dalam darjah 4 kamu belajar nombor sehingga 100,000, tetapi untuk darjah 5 kamu belajar nombor sehingga 1 juta. Selamat belajar. Okey, apa yang cikgu beri sekarang ialah data COVID dunia dan cikgu ambil daripada Worldometer pada hari Rabu 20 Januari 2021 dan yang cikgu bulatkan adalah negara Malaysia. Kalau kamu lihat susunannya mengikut jumlah kes, yang mana jumlah kes yang tinggi akan berada di atas, jumlah kes yang rendah berada di bawah. Jadi Malaysia berada di tangga yang ke-60. Dan kalau kamu lihat, ada kolom-kolom yang tertentu. Jadi kalau daripada kiri, total case tu maksudnya jumlah case, new case, case baru, total death, jumlah kematian, new death, kematian baru, total recovered, jumlah sembuh, case aktif, serious critical tu maksudnya ICU, thought cases per million maksudnya case per juta populasi, dan juga yang kemudian sebelah dia death tu maksudnya kematian per juta populasi. Total test tu maksudnya berapa jumlah test, swab test yang dilakukan oleh negara kita Malaysia, dan test per million, serta akhir sekali kalau kamu tengok populasi negara Malaysia. Kemudian apa yang cikgu nak kamu lakukan ialah daripada data di negara Malaysia tersebut, yang manakah nombornya di antara 100,000 hingga 1 juta. Okey, daripada data-data negara Malaysia berkaitan dengan COVID, yang manakah antara 100,000 hingga 1 juta. Cuba cari sekarang. Okey, cari ya. Kamu tengok kat Malaysia tu yang mana antara 100,000 hingga 1 juta. Jadi kalau kamu biasa dengar, selalu menonton berita jadi kamu tahu, tapi cikgu hanya nak beritahu untuk data COVID pada Rabu 20 Januari, jumlah kes harian adalah 4,008 dan jumlah kematian adalah 11. Jadi cikgu harap kamu semua berhati-hati dan tidak keluar rumah tanpa sebab bermain-main dengan kawan-kawan. Kerana COVID ni ada di mana saja, jadi lebih baik berada di rumah untuk mencegah penularan COVID yang lebih teruk lagi lah. Kerana kita sekarang berada di kes kita sekarang melebihi 4,000. Kalau kamu banding dengan negara lain, negara kita antara yang 59 hingga 67 tu, kamu nampak kan negara kita yang banyak. So seterusnya, betul jawapan. Data COVID yang 100,000 hingga 1 juta ialah total case, jumlah case 169,379, total recovered, jumlah yang sembuh 127,662, dan akhir sekali test per juta populasi 127,786. Sebab itu cikgu rasa amat penting untuk kamu menyebut nombor yang betul
kerana kalau kamu salah sebut nombor yang betul, kamu akan berikan maklumat COVID yang salah kepada orang lain. Jadi maklumat-maklumat salah jika kamu salah menyebut. Okey, kita lihat sekarang apa yang cikgu hendak tunjukkan secara ringkas sahaja, iaitu berkaitan dengan nilai tempat dan nilai digit. Jadi untuk nilai tempat, dia bermula daripada yang terkecil, nilai tempat yang terkecil iaitu sar. Kemudian puluh, kemudian ratus, kemudian ribu, kemudian puluh ribu dan akhir sekali ratus ribu. Jadi kalau katalah soalan tanya kepada kamu, nilai tempat yang terkecil ialah sar dan nilai tempat yang terbesar ialah ratus ribu untuk setakat yang kamu belajar semasa darjah 3. Jika diberi satu digit itu berada di tempat ribu, jadi nilai tempatnya adalah ribu. Jika posisi digit 9 tersebut berada di tempat 10, maksudnya nilai tempatnya adalah 10. Walau bagaimanapun, kadang-kadang soalan minta kamu menyatakan nilai digit. Jadi kalau nilai digit, kamu lihatlah seperti yang cikgu berikan pada paparan, dia berkaitan dengan nombor. Jadi kamu kena ingat untuk sar tiada sifar, untuk puluh satu sifar, untuk ratus dua sifar, untuk ribu tiga sifar, untuk puluh ribu 4 sifar dan untuk ratus ribu 5 sifar. Jadi katalah 9 berada di tempat ratus. Jadi 9 tu kamu soalan minta nilai digit, kamu akan tulis 9 sifar-sifar sebab 2 sifar. Kalau kata 9 berada di posisi ratus ribu, soalan minta nilai digit, so kamu akan tulis digit 9 dan kemudian kamu akan tulis 5 sifar. Jadi kamu kena tahu membezakan antara nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, sekarang cikgu hendak berikan kamu contoh bagaimana hendak menulis nombor yang diberi dalam bentuk perkataan. Okey, mula-mula kita tulis nombor yang diberi. Oleh kerana kamu darjah 5, kamu akan dapat nombor dalam 6 digit. Jadi kalau kamu lihat, setiap bahagian nilai tempat tu ada nombor. 7, 1, 1, sifar 2, 8. 7 di ratus ribu, 1 di puluh ribu, 1 di ribu, sifar di ratus, 2 di puluh, 8 di ser. Dan kalau kamu lihat sekarang, ada bulatan, iaitu bulatan antara puluh ribu dan ribu, serta bulatan antara puluh dengan star. Maksud bulatan ialah kamu kena sebut digit tu secara bersama-sama. Contoh dia, kalau kamu tengok dalam bulatan tu 1-1. Kamu tak boleh sebut 1-1 tapi kamu sebut 11. Bulatan yang satu lagi, 28, kamu tak boleh sebut 28. Kamu kena sebut bersama-sama 28. Jadi cara untuk membaca nombor ini, yang mula-mula kita sebut ini dulu. 700. Yang ungu tu kamu kena sebut nombor tersebut dan kemudian tambah ratus. Jadi 700. Sebut sama-sama, yang hijau tu kamu kena sebut dua digit ini dahulu. 11 dan kemudian mesti ada perkataan ribu. Selepas bulatan tu kena ada perkataan ribu. Jadi 711,000. Oleh kerana yang satu lagi ungu tu dia tak ada nilai, kamu tak perlu sebut sifar. Jadi tak perlu sebut dekat bahagian ratus tu tak ada nilai. Dan seterusnya kamu tengok bulatan tu, yang kedua warna hijau tu, sebut dua digit ini juga. 28. Jadi cara bacaan dia 711, kemudian kena sebut ribu, 11,000. Yang tu tak ada nilai, terus masuk 28. Jadi cikgu tunjuk jawapan dia. 711,028.
kita lihat sekarang untuk contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua ni, kita lihat nombornya. Cikgu dah letakkan digit-digit pada nombor-nombor tersebut. 9, 0, 0, 3, 4, 7. Jadi bagaimana kamu nak menukarkan nombor ini kepada perkataan? Jadi seperti yang tadi, contoh kedua ni, kita sebut 9 dahulu, kemudian ratus. Okey, kita sebut 9 dahulu, kemudian ratus. Untuk yang bulatan tu, bulatan yang pertama tu, antara puluh ribu dengan ribu, kamu tak perlu sebut sifar, dia tiada nilai. Kemudian selepas itu kamu tulis ribu. Jadi 900 ribu. Kemudian kembali kepada ungu. Kalau tadi ungu bahagian ratus tu tiada nilai. Tetapi untuk contoh kedua ada nilai iaitu 3. Jadi kamu kena sebut ini dahulu kemudian ratus. Jadi 300. Dan bulatan yang kedua antara puluh dengan sar kamu kena sebut bersama-sama. Bukan 47 tetapi kamu kena sebutnya sebagai 47. Jadi cara untuk kamu menulis nombor ini ialah 900,347. Kita lihat contoh yang ketiga. Cikgu letakkan digit-digit iaitu 2, 0, 0, 5, 0, 9. Jadi bagaimana kita nak menulis nombor ini dalam perkataan? Kita sebut 2 dahulu, kemudian 100. Jadi 200. Jadi kita lihat bulatan yang pertama. Bulatan yang pertama tiada nilai sebab sifar-sifar, jadi tak perlu sebut sifar. Tetapi terus sebut ribu. Dan untuk bahagian ratus, kita sebut 500 dahulu, 5 dahulu kemudian ratus. Kita sebut 5 dahulu kemudian ratus. Dan untuk bulatan yang kedua, antara puluh dengan sar tersebut, kita ada nilai. Tetapi nilainya ialah sifar 9. Walau bagaimanapun kamu tidak boleh sebut sama-sama sifar 9. Kamu hanya perlu sebut 9 sahaja. Okey. Jadi jawapannya ialah 200,509. Okey, sekarang cikgu dah pun memberikan contoh. Jadi kerja rumah untuk kamu ialah selepas ini cikgu akan tunjukkan nombor-nombor. Dan apa yang patut kamu lakukan ialah kamu salin dalam buku kosong nombor tersebut dan kemudian kamu tukar nombor yang diberi selepas ini dalam perkataan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Nombor yang cikgu bagi itu kamu tukar kepada perkataan. Jadi kamu tulis nombor itu dalam buku kosong dan kemudian jawapan kamu ialah perkataan untuk nombor tersebut. Okey. Selamat mencuba.